Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan bincangkan soalan Formative Assessment 3.2. Soalan ini berkaitan dengan Conservation of Momentum in Two Dimension. Mari kita tengok soalannya. The ball in figure 3.9 collide and bounce off each other as shown. What is the final velocity of the 500-gram ball if the 500-gram ball has a speed of 15 cm per second after the collision? Mari kita listkan information yang diberikan dalam soalan dan redraw balik gambar rajah yang soalan bagi supaya dengan jelas kita nampak apa yang berlaku before the collision dan apa yang berlaku after the collision. Okey, yang pertama sekali bola merah itu adalah mass 1 bergerak dengan velocity u1. Diberi dalam soalan mass 1 sama dengan 800 gram. Dan 800 gram ini saya nak tuliskan dalam unit kilogram lah. Nampak kecil sikit nombor dia, lebih cantik. Jadi 0.8 kilogram. Dengan velocity u1 is equals to 30 cm per second. Okay. Now, dalam gambar rajah kita dah define coordinate axis. Okay. Axis X ke kanan positif, ke kiri negatif. Okay. Sama untuk selepas pelanggaran juga. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Upwards bagi Y component positif. Downwards bagi Y component negatif. Okay. So, daripada sini kita nampak untuk mass 2 pula. Yang bergerak dengan velocity U2. Okay. Mass 2 is equals to 500 gram. So, that is 0.5 kg. With U2 is equals to... Okay. Kalau dalam soalan, dalam gambar rajah dilabelkan 50 cm per second. Okay. Sebab kita dah define coordinate axis. Kita nampak bahawa U2 tu direction dia ke kiri. Nanti dalam pengiraan kita nak kena substitute negative sign tu. So, kita tulis terlebih dahulu negative 50 cm per second. Okay. So, apa yang berlaku lepas tu? Dalam gambar rajah ni, bola satu dia deflected 30 degree daripada laluan asal. Okay. Bola 2, kita tak tahu berapa angle dia. Theta 2. Okay. Dengan velocity V1, dia bagi tahu dalam soalan yang mana V1 sama dengan 15 cm per second at an angle theta 1 sama dengan 30 degree. Okay, so sekarang ni soalan kita nak cari berapa nilai V2 dan juga theta 2 lah. Okay, sebab soalan minta calculate the velocity. So, bila velocity, kita kena cari magnitude of the velocity and also the direction angle 2 lah. Okay, so selepas itu kita akan apply conservation of momentum pada kedua-dua axis. Okay, so kita mulakan dulu dengan X axis. In an isolated system, the total initial momentum in X axis is equals to the total final momentum in X axis. Okay, jadi kalau kita tengok dalam kita punya gambar rajah, kedua-dua objek kita bergerak lah. Okay, bila dia bergerak dua-dua, maka kedua-duanya akan ada momentum. Okay, initial M1 U1 plus M2 U2. Okay. Dan pada gambar rajah yang kedua, kedua-duanya boleh kita resolve kepada X component. Okay, kalau kita tengok V1, kita boleh resolve kepada V1X. V2 kita boleh resolve kepada V2X. Okay, ini menjadikan momentum final after the collision. Kita
kita boleh tulis equation dia sebagai M1 V1X plus M2 V2X. Okay, so dekat sini V2X itu unknown yang kita nak cari. Okay, tak payahlah kita nak substitute sign convention kat situ. Biarkan saja. Nanti jawapan akhir dia kita akan dapat juga negative sign. Okay, kat sini kita dah boleh gantikanlah. Cuma V1X ni, okay, kita tak nak lah V1X kita tak ada kan. V1X tu sebenarnya kita boleh resolve. V1X. Okay, X component itu adjacent dengan angle theta. So, bila adjacent kita pakai cos V1X is equal to V1 cos theta. V1Y pula sama dengan V1 sin theta. Ini theta 1 lah. Okay, so bolehlah kita masukkan dalam equation. M1 sama dengan 0.8 times 30 cm per second. Now, take note yang saya tak tukar dia punya unit dia. Tak tukar pun tak apa sebenarnya. Plus M2 0.5 times negative 50 is equals to M1 is 0.8 times V1X is V1, that is 15 cos 30 degree plus M2 is 0.5 times V2X. Okay, so di sini kita boleh solve the equation to find V2X. Dan awak akan dapat V2X is equal to negative 22.7846 cm per second. Okay, sengaja saya ambil 4 titik perpuluhan kerana value ini kita akan gunakan dalam pengiraan yang seterusnya. Saya nak elak run off error pada pengiraan yang seterusnya. Saya ambil lebih sikit titik perpuluhan kita. Okay, so itu V2X. Okay, itu yang kita dapat daripada X component. Apa yang kita boleh dapat daripada Y component pula? Kalau kita tengok, sebelum pelanggaran, Y component sama dengan tak ada momentum pada Y component. Kedua-dua objek, mass 1 and mass 2 bergerak hanya pada X component sahaja. Okay, tetapi pada selepas pelanggaran, kedua-dua bola itu boleh kita resolve dia punya velocity kepada Y component. Okay, kalau kita tengok V2Y upward, V1Y downward. So, direction V1Y ini penting lah. Dia negatif ya. Nanti dalam pengiraan kena substitute benda tu. Okay, kita tengok pada Y component. Okay, tuliskan konsep seperti biasa. The sum of initial momentum is equals to the sum of final momentum in Y component. Okay, so initially there is no momentum in Y component. So, lepas itu, selepas pelanggaran, kita ada M1 V1Y plus M2 V2Y. Okay, we substitute all the value. M1 kita akan ada 0.8 times V1Y. Remember, V1Y kita tadi negatif ke bawah. So, this is negative 15 sin 30 degree. Plus 0.5 times V2Y. Now we can solve this equation for the value of V2Y. So daripada Y component kita dapat nilai V2Y. Dan kita dapat nilai V2Y is equals to 12 cm per second. Okay. So if saya lukiskan vektor,
Okey. V2X ke kiri sebanyak 22.7846 cm per second. Manakala V2Y positif ke atas sebanyak 12. Okey. So di sini kita boleh cari nilai V2. Okey, macam mana nak cari nilai V2? Apabila kita dah ada dua vektor yang perpendicular to each other, kita bolehlah cari nilai V2. Lebih kurang macam ni. Okey. Macam mana nak cari nilai V2? Okey, sedangkan kita sudah ada V2Y dan juga V2X. Okey. Memang konsisten lah kita punya pengiraan dengan gambar rajah yang asal. Okey. Untuk cari V2, kita akan gunakan Pythagoras theorem. V2 is equals to square root of V2X square plus V2Y square. Okay, so kita masukkan value, kita akan dapat V2 is equals to square root of V2X is negative 22.7846 square plus 12 square. Dan kita akan dapat magnitude of velocity V2 is equals to positive 75.751 centimeter per second. Now, of course, ini magnitude memanglah positif. Okay. Yang kita nak cari seterusnya adalah angle theta 2. Okay, untuk cari angle theta 2, kita akan gunakan trigonometric function. Angle theta is equals to inverse tangent V2Y over V2X. Okay. So, kita akan dapat angle theta 2 is equals to inverse tangent V2Y sama dengan 12 over V2X sama dengan 22.7846. Okay. Saya tak masukkan negatif tu sebab saya nak dapatkan angle theta ni positif saja. Lagipun saya modulus kan. Okay. Kita akan dapat angle theta 2 is equals to 27.774 degree. Okay. Tapi kena detailkan, kena spesifikkan 27.774 degree tu pada kuadran mana. Okay. So kalau kita nak detailkan, kita kena cakap, kalau kita tengok, dia berada pada kuadran yang kedua lah. Di atas negative X axis. Okay. Dalam chapter 1 itu saya dah ajar dah benda ni. Ini adalah 27.774 degree above negative X axis. So itu adalah jawapan bagi arahnya pula. Mesti sebut macam ni. Kalau hanya 27.774 degree saja, awak takkan dapat markah. Okey, mari kita tengok pemarkahan dalam soalan ini. Markah yang saya bagi kat sini ada 8 markah. Okey, awak gantikan dengan betul. Okey, and then ada jawapan yang betul pada X komponen. Okey, pada X komponen. Pada Y komponen pula benda yang sama, gantian dan betul. Jawapan yang betul. Okey, so dah 4 markah. Dan seterusnya apabila mengira magnitude of V2, awak gantikan dengan betul pada equation Pythagoras theorem. And then jawapan dan unit yang betul baru dapat 1 markah.
Okay. Kemudian awak gantikan pada angle theta. And then keseluruhan ini jawapan ada, unit ada degree betul, baru dapat satu markah. Total markah untuk pengerti assessment 3.2B ini adalah 8 markah. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dalam ruangan komen. Saya akan cuba sebaik mungkin untuk jawab soalan anda. Jangan lupa untuk like, share and subscribe Matriculation Physics channel for more videos. Thank you for watching.